Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid-murid. Hari ini kita akan sambung lagi tajuk kita tema 3 penerokan unsur dalam alam di bawah bidang pembelajaran 9 kimia industri di bawah tajuk 9.3 polimer. Seterusnya, kita tengok di bawah tajuk 9.3 polimer, standard pembelajaran kita ialah 9.3.3 berkomunikasi mengenai ciri dan proses pemvulkanan getah, dan seterusnya 9.3.4 menjana idea tentang teknologi terkini berasaskan getah. Baik, kita tengok di sini, kalau sebelum ini dalam siri 1 kita dah belajar tentang getah asli. Hari ini kita akan belajar pula tentang sejenis getah yang disebut sebagai getah terbalkan. Kita tengok apa yang dimaksudkan dengan pembalkanan getah. Baik, seperti yang kita telah pelajari sebelum ini, kita tahu sifat semula jadi getah asli yang lembut, ya, dan tidak tahan haba adalah tidak sesuai jika digunakan untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Maka kita perlu mengubah suai, ya, kita perlu mengubah suai ciri getah tersebut kerana suhu di Malaysia ini sentiasa panas. Sekiranya tayar diperbuat daripada getah asli, sudah tentulah tayar itu akan menjadi lembik dan mencair apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Maka kita tengok dekat sini bagaimana satu kajian yang telah dilakukan oleh seorang tokoh sains yang dikenali sebagai Charles Goodyear. Mungkin anak-anak ataupun anak murid semua biasa dengar tentang tayar Goodyear. Jadi kita tengok apa yang berlaku. Sebenarnya beliau telah menemui satu kaedah pemvulkanan getah pada tahun 1839. Ya, di mana beliau telah memanaskan satu campuran getah asli dengan 1% hingga 3% sulfur mengikut jisimnya. Maka terhasillah getah terbalkan. Ini mengikut kajian beliau pada tahun 1839. Seterusnya, kita tengok pula bagaimana pemvulkanan getah dijalankan di peringkat industri. Ya, kita perhatikan di sini. Pertama, proses pemvulkanan getah ini sebenarnya adalah bertujuan untuk membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat. Apa yang dilakukan ialah pemvulkanan ini ialah proses pemanasan getah bersama dengan sulfur. So ini ada gambar, ya, gambar sulfur, ya, sejenis bahan yang kita tambah untuk mengubah suai ciri getah asli. Jadi melalui proses pemvulkanan getah ini, apa yang berlaku ialah atom sulfur akan ditambah ke dalam molekul-molekul primer getah asli yang berbentuk rantai. Jadi getah yang diperolehi melalui proses ini kita sebut sebagai getah terbalkan. Baik, kita tengok, ya, pemvulkanan getah. Baik, cikgu nak minta murid-murid semua lukis, ya, struktur polimer getah asli yang apabila kita tambah sulfur, apakah yang akan berlaku? Baik, inilah yang akan berlaku, iaitu apabila sulfur ditambah dalam rantai polimer getah asli, maka ianya akan membentuk rangkai silang sulfur dan ianya dipanggil sebagai getah terbalkan. Baik, kita tengok, ya, bagaimana kehadiran sulfur ini mengubah struktur molekul getah, ya. Jadi struktur molekul bagi getah terbalkan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah, manakala bagi getah asli tidak. Baik, cuba perhatikan. Ini adalah merupakan struktur getah asli yang asal. Dan bila kita tambahkan sulfur, bermaksud kita telah menambah ataupun membentuk rangkai silang, ya, yang terdapat di dalam struktur getah. Baik,
Kalau kita tengokkan ya, hal ini disebabkan tadi ialah atom sulfur yang ditambah akan menghasilkan rangkai silang antara rantai polimer getah. Dan apabila daya dikenakan, rantai polimer getah terbalkan ini akan sukar untuk menggelonsor. Begitu juga apabila haba dikenakan, struktur molekul getah terbalkan sukar diputuskan. Maka ini menjadikan getah terbalkan lebih kuat, lebih keras, ya, dan mempunyai ketahanan terhadap haba yang lebih tinggi berbanding dengan getah asli. Baik, kita tengok pula apa ciri-ciri getah terbalkan. Baik. Gambar tayar ini menunjukkan bahawa tayar ini menggunakan getah terbalkan, ya, untuk mengatasi haba ataupun geseran yang berlaku antara tayar dengan permukaan jalan. Jadi kita boleh tengok ciri-ciri getah ini. Yang pertama ialah keras dan lebih kenyal. Ya, keras dan lebih kenyal, tahan terhadap haba, tidak telap terhadap cecair dan udara, seterusnya bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak mudah teroksida di udara dan merupakan penebat elektrik yang baik. Jadi itu adalah merupakan ciri-ciri getah terbalkan. Baik, seterusnya kita tengok pula kegunaan getah terbalkan. Yang pertama, getah terbalkan boleh digunakan untuk membuat tayar. Seterusnya juga boleh digunakan untuk membuat sarung tangan. Dan untuk makluman murid-murid semua, sarung tangan yang dibuat menggunakan getah terbalkan ini adalah lebih tebal, lebih kuat berbanding dengan sarung tangan yang digunakan dalam bidang perubatan yang menggunakan getah asli. Ya, kita juga boleh menggunakan getah terbalkan ini dalam pembuatan tapak kasut getah. Baik, seterusnya kita dah sampai ya ke penghujung tajuk, iaitu 9.3.4 berkenaan dengan teknologi terkini berasaskan getah. Seperti yang pernah cikgu sebut sebelum ini, getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia dan industri getah ini membantu meningkatkan ekonomi negara. Mungkin murid-murid pernah dengar kan Lembaga Getah Malaysia. Jadi penyelidikan dan pembangunan terhadap getah dijalankan oleh Lembaga Getah Malaysia perlu diteruskan supaya industri getah di negara kita bertambah maju pada masa hadapan. Jadi beberapa penemuan baharu telah dihasilkan menggunakan keistimewaan getah dalam bidang pembuatan dan pembinaan. Kalau sebelum ini murid-murid hanya tahu bahawa getah kita boleh gunakan untuk buat tapak kasut, untuk buat tayar, dan kali ini cikgu akan kongsi dengan murid-murid semua. Ya, ada tak di antara murid-murid semua yang tahu apakah kegunaan getah ya dalam teknologi terkini? Mungkin awak semua boleh kongsi pengetahuan di sini bersama guru-guru anda. Baik, ini adalah teknologi terkini berasaskan getah yang pertama yang cikgu kongsikan, iaitu asfalt terubah suai getah bekuan ataupun disebut sebagai CMA yang bertindak sebagai konkrit. Ya, jadi konkrit asfalt ini bertujuan untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba dan mengurangkan bunyi bising serta keretakan jalan raya. Maka ini adalah merupakan satu teknologi terkini berasaskan getah. Baik, cikgu kongsikan pula teknologi yang kedua. Teknologi yang kedua ini melibatkan pad landasan yang diperbuat daripada getah di mana ianya diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api. Tujuannya adalah untuk mengurangkan getaran dan juga bunyi bising. Seterusnya, untuk teknologi terkini berasaskan getah, ianya amat menarik. Kerana apa? Getah color ya, merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Jadi bagi mereka yang gemar melukis, gemar berwarna, anda bolehlah mula menggunakan
getah color ini untuk menghasilkan hasil seni anda seperti yang cikgu kongsikan di bawah. Cantik ya murid-murid semua kalau kita tengok hasilnya. Baik, nampaknya semua sudah faham ya berkenaan dengan ciri getah terbalkan, dan kita sampai ke sesi jom uji diri anda. Baik, di sini cikgu kongsikan satu soalan. Satu eksperimen dijalankan untuk membandingkan kekenyalan getah terbalkan dan juga getah tak terbalkan. Maksud tak terbalkan di situ adalah getah asli lah. Dan 50 gram pemberat digantung pada jalur getah seperti dalam rajah 1. Panjang setiap jalur getah diukur sebelum, semasa pemberat digantung serta selepas pemberat dialihkan. Baik, ini adalah rajah 1.1 menunjukkan panjang jalur getah terbalkan sebelum eksperimen, semasa eksperimen dan juga selepas pemberat dialihkan. Boleh tengok di sini ya, murid-murid boleh nyatakan berapakah panjang jalur getah dalam rajah 1.1 sebelum eksperimen. Ya, jawapannya ialah 4.0 cm. Baik, kita perhatikan pula bacaannya semasa eksperimen. Ya, bacaannya ialah 4.6 cm. Dan cuba murid-murid perhatikan pada rajah yang terakhir, iaitu selepas eksperimen, kita dapati di sini panjangnya sama dengan panjang asal, iaitu 4.0 cm. Baik, kita tukarkan pula jalur getah terbalkan tadi dengan getah asli. Baik, kita boleh perhatikan sebelum eksperimen panjangnya sama, iaitu 4.0 cm. Dan cuba perhatikan berapakah panjang jalur getah asli semasa pemberat digantung. Ya, bacaannya ialah 6.4 cm. Baik, cuba perhati dengan teliti berapakah panjang jalur getah asli selepas eksperimen dijalankan, iaitu selepas pemberat dialihkan. Ya, bacaannya sudah menjadi 5.8 cm. Baik, di sini cikgu harap murid-murid semua dapat berkongsi pemerhatian dengan guru-guru anda di sekolah, dan seterusnya boleh menghasilkan peta buih berganda di bawah bagi membanding beza antara ciri getah asli dengan ciri getah terbalkan. Boleh lengkapkan peta buih berganda ini dan isi ya dengan perbandingan yang tepat. Cikgu harap juga untuk eksperimen tadi murid-murid semua boleh menulis satu laporan eksperimen bagi mengkaji kesan kekenyalan getah asli dan juga getah terbalkan. Boleh buat perbandingan. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.